Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia. Ini waktunya untuk cerita dua tumpuan utama liputan wartawan utamanya di Melaka dan selepas itu saya nak bawa anda ke Sarawak. Ada beberapa isu dan juga cerita yang saya boleh kongsikan dengan anda. Tapi di Melaka ini kita tahu sekarang dalam fasa tempoh dan juga suasana berkempen walaupun ia tidaklah semeriah ataupun perkataan raya itu tidak menggambarkan pilihan raya kali ini, tapi itu adalah perkara yang perlu kita fahami dalam situasi dan juga keadaan pandemik COVID-19. Selain daripada isu-isu yang melibatkan ahli-ahli politik, bagaimana manifesto yang dibentangkan ataupun manifesto yang ditawarkan oleh parti-parti politik ini, rakan wartawan Astro Awani cuba mendekati beberapa kawasan DUN tertentu untuk melihat kepada isu-isu penting yang perlu didengar oleh ahli politik untuk diselesaikan, terutamanya isu-isu yang berkaitan dengan air, perniagaan dan sebagainya. Dan inilah perkara yang kami sentiasa berikan dan juga kami sentiasa ketengahkan untuk memastikan bahawa medium di Astro Awani ini antara medium yang boleh memberi satu manfaat dan juga info penting kepada calon-calon yang bertanding dan juga ahli politik. Jadi saya nak terus saja bersama dengan Syuhada Abdul Kadir ketika ini. Assalamualaikum Syuhada. Waalaikumsalam Ihsan. Syuhada, pertama sekali kita nak tahulah bila tengok jadual dan juga liputan Syuhada ada pergi ke kawasan-kawasan tertentu, mengenal pasti isu-isu yang perlu dibangkitkan dan sebagainya. Sepanjang liputan beberapa hari tempoh berkempen ini, apa antara perkara yang dibawakan oleh Syuhada, terutamanya ketika mendekati penduduk dan juga orang ramai di kawasan-kawasan tertentu itu, Syuhada? Baik, mungkin pertama sekali saya boleh kongsikan hari ini memasuki hari keempat proses kempen pilihan raya negeri Melaka ini, yang mana apa yang saya boleh katakan, suasana berkempen ini seperti Ehsan sebutkan tadi, suasana berkempen kali ini agak suram, yang mana tak ada ceramah, tak ada perhimpunan seperti biasa, dan SOP yang ketat ini menuntut calon-calon untuk menggunakan kreativiti mereka. Dan sudah tentu antaranya selain menggunakan medium seperti Facebook, Facebook Live, YouTube, Instagram maupun TikTok, ada ramai juga calon yang menggunakan kaedah bergerak daripada rumah ke rumah untuk menyampaikan risalah tanpa bersemuka dengan pengundi. Baik, bercakap soal sentimen rakyat, sepanjang beberapa hari tempoh berkempen ini, tentunya semua calon sibuk berada di kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing bagi mendekati rakyat, bagi mendengar apa masalah-masalah rakyat. Dan antaranya yang seperti saya kongsikan sebelum ini, antaranya saya sempat bertemu penduduk-penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri RIM di Jasin, yang mana antara isu ataupun masalah rakyat yang besar di situ adalah apabila hampir 10,000 penduduk sebenarnya di tiga kawasan di DUN RIM itu. Yang pertama di Taman Sri Kesang, di Kampung Sri Kesang dan juga di Taman di Felda Seri Kemendo, yang mana mereka telah berdepan isu bekalan air bersih sebenarnya sejak lebih 30 tahun untuk satu tempoh yang sangat lama. Dan kata mereka sebenarnya situasi itu semakin memburuk sejak tempoh 4-5 tahun ini. Dan apabila saya tanyakan untuk pilihan raya ini, kata mereka dah malas nak ambil pusing siapakah wakil rakyat yang bakal mentadbir kawasan Dewan Undangan RIM itu, kerana kata mereka sudah beberapa kali bertukar wakil rakyat tapi derita yang mereka terpaksa tanggung masih lagi sama. Sebelum ini pelbagai aduan telah diajukan kepada pihak berkuasa, kepada syarikat air Melaka Berhad, kepada wakil rakyat berkaitan dan juga kepada Ketua Menteri Melaka. Sebelum ini dah bertukar Ketua Menteri beberapa kali, namun isunya masih lagi sama, yang mana sehingga ke hari ini mereka masih lagi terpaksa bergantung kepada lori syarikat air Melaka Berhad ACMB untuk datang menghantar bekalan air bersih ke rumah mereka, yang mana kekerapannya dalam tempoh sebulan itu ada lebih kurang 3 ke 4 kali mereka terputus bekalan air bersih, yang untuk satu tempoh lebih kurang 3 ke 4 hari, yang mana tempoh tu agak panjang. Dan tentunya derita itu menyusahkan rakyat-rakyat di kawasan DUN RIM itu, terutamanya kepada warga emas dan golongan-golongan suri rumah yang ada anak kecil dan sebagainya, Ehsan. Dan saya menyaksikan liputan yang dibuat oleh Syuhada, terutamanya berkaitan dengan air bersih dan sebagainya, yang berlanjutan bukan sahaja dalam tempoh 1 ataupun 2 bulan kebelakangan ini, malah ia berlanjutan agak-agak lama. Tetapi dalam tempoh berkempen ini, ada atau tidak mungkin janji ataupun suara daripada ahli politik untuk selesaikan isu-isu seperti ini, Syuhada?
Mm-mm. Baik, tentunya kami wartawan di lapangan ini apabila kami mendengar suara keluhan rakyat, masalah-masalah rakyat di semua kawasan Dewan Undangan Negeri ini, kami akan cuba mendapatkan calon-calon di kawasan-kawasan DUN itu, dan antaranya yang sempat saya jumpa, dan tentunya saya akan kumpulkan semua calon-calon di kawasan DUN Dream ini untuk bagaimana apa janji mereka untuk menyelesaikan isu air ini. Dan semalam juga sebenarnya saya sempat bertemu dengan calon Pakatan Harapan di Don Rim ini, yang mana Perasan Kumar memaklumkan bahawa isu masalah bekalan air di Felda Seri Kemendo, di Taman Seri Kesang dan Kampung Seri Kesang ini tentunya akan menjadi isu utama yang akan dibawa sekiranya beliau diberi mandat di kawasan Don itu. Bagaimanapun penduduk di kawasan Kampung Seri Kesang itu katanya mereka tidaklah terlalu bergantung kepada wakil rakyat. Mereka tidak kisah siapa wakil rakyat yang bakal mentadbir di kawasan Don Rim itu. Yang penting mereka mahukan bekalan air bersih itu sampai ke kediaman mereka, kerana katanya kawasan Don Rim itu tidak jauh sebenarnya daripada Bandar Jasin. Don Rim terletak di Parlimen, di bawah Parlimen Jasin. Kawasan kediaman mereka tidak jauh daripada Bandar Jasin. Bagaimanapun katanya mereka seperti berada di sebuah negeri yang mundur, masih lagi terputus bekalan air bersih, Ihsan. Dan juga selain daripada itu, Syuhada, semalam kita tahu dua manifesto daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional telah pun kita ketahui, dan kita masih menanti dan juga menunggu mungkin apa yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional. Dan selain daripada itu, seperti yang Syu katakan tadi, aktiviti berkempen itu tidak dibenarkan, tetapi ada antara cerita-cerita menarik berkaitan dengan TikTok, flyers ataupun pamphlet yang diedarkan mesti rumah ke rumah. Tetapi setiap hari itu ada atau tidak Syuhada menerima perjalanan, okey, seorang calon ini nak pergi ke mana, apa yang dia buat ataupun apa yang dia lakukan setiap hari itu, bagaimana proses itu diperoleh oleh seorang wartawan di sana, Syuhada? Okey, Syuhada sebenarnya bercerita ataupun memberi gambaran kita bagaimana liputan yang dilakukan sepanjang hari di Melaka. Sebenarnya bukan saja Syuhada, tapi kita ada juga Firdaus Azil dan juga kita ada Faris Azman, termasuk Haji Nazir berada di sana. Dan sepanjang tempoh, mungkin dalam tempoh 4 hari berkempen ini, banyak isu-isu yang telah pun diketengahkan, terutamanya seperti isu air yang dibawakan oleh Syuhada sebentar tadi. Tapi Syuhada, kalau Syuhada masih bersama dengan saya ketika ini, dapat mendengarkan saya, bagaimana sebenarnya perjalanan liputan oleh calon-calon yang bertanding itu diperoleh oleh wartawan di sana? Yang saya difahamkan juga mungkin ada dikongsikan juga, okey, hari ini calon ini pergi ke lokasi-lokasi berkenaan, dan bagaimana input dan juga info itu diperoleh oleh wartawan seperti Syuhada di Melaka. Baik, Ihsan. Bercakap bagaimana kami mendapatkan maklumat pergerakan calon, yang mana kita tahu ada 112 calon pada PRN Melaka kali ini. Dan memang Okey, kita terputus dengan Syuhada, dan pastinya kita akan dapatkan balik nanti. Dan juga sebelum ini kita ada bawakan isu-isu berkaitan dengan ada kawasan-kawasan yang tidak boleh diakses ataupun capaian internetnya lemah, dan juga mungkin antara perkara-perkara yang dibawakan ataupun isu yang disuarakan oleh rakyat dan juga masyarakat. Apabila kita bercakap berkaitan dengan rangkaian internet, kita bercakap berkaitan dengan capaian internet dan sebagainya, ini memberi satu impak yang cukup besar apabila SOP PRN kali ini tidak membenarkan untuk berkempen, mengadakan ceramah dan sebagainya, tetapi dilaksanakan secara dalam talian. Jadi perkara inilah yang perlu dititik beratkan, dan perkara inilah yang perlu dilihat dan sebagainya. Syuhada terus bersama saya ketika ini. Syuhada, mungkin untuk waktu berbaki ini, bagaimana selepas ini antara perkara-perkara yang menjadi fokus Syuhada bersama dengan wartawan lain di Melaka untuk tempoh beberapa hari sebelum menjelangnya hari pengundian pada 20 November nanti? baik, tentunya antara fokus kami selain
kepada bagaimana rentak gelanggang ahli-ahli politik calon-calon yang akan bertanding pada PRN kali ini. Tentunya fokus kami adalah untuk mengetengahkan suara-suara rakyat yang mana tentunya banyak isu rakyat yang boleh diketengahkan di negeri Melaka ini seperti yang tadi saya maklumkan berkaitan isu bekalan air bersih dan juga isu banjir yang seperti dilaporkan rakan-rakan petugas saya sebelum ini dan tentunya banyak lagi yang mana kita tahu Melaka ini merupakan negeri pelancongan. Banyak lagi suara-suara rakyat, suara-suara peniaga yang akan kita ketengahkan supaya menjadi ataupun didengar oleh sesiapa sahaja wakil rakyat parti mana yang akan membentuk kerajaan negeri selepas ini Ihsan. Kerana ada antara isu-isu yang sebenarnya mengambil masa lama, terlalu lama untuk diselesaikan. Lebih-lebih lagi apabila bertukar sahaja kerajaan, isu itu tergendala seperti projek tempatan banjir sehingga menyebabkan banyak kawasan di negeri Melaka ini banjir dan ada yang mendakwa acara banjir negeri Melaka ini dah sudah menjadi seperti acara tahunan yang mana apabila hujan lebat saja penduduk-penduduk di beberapa kawasan di semua daerah negeri Melaka ini terpaksa bersiap siaga untuk menghadapi bencana banjir kali ini Ihsan. Dan juga akhir sekali Syuhada, kalau boleh kita kongsikan isu-isu air, contohnya isu-isu parkir kawasan meletak kenderaan dan juga isu air bersih antara menjadi fokus utama. Selain daripada itu, ada atau tidak isu-isu berbangkit yang dimainkan oleh ahli politik ataupun calon, terutamanya melibatkan personal ataupun melibatkan individu tertentu? Baik, antaranya kita tahu pada PRN kali ini banyak parti politik mengetengahkan calon-calon muda dan tentunya antara isu-isu yang berkaitan belia-belia yang dibangkitkan pada PRN kali ini antaranya seperti taman rekreasi, gelanggang futsal, court badminton dan sebagainya dan seperti perhatian saya juga memang kurang, boleh dikatakan kurang di negeri Melaka ini berbanding jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang mana kebanyakan aktiviti pusat-pusat aktiviti belia ini hanya tertumpu di kawasan Bandar Melaka. Dan jika dilihat di daerah Jasin dan juga di daerah Alor Gajah agak kurang jumlahnya, agak kurang bilangannya berbanding yang berada di daerah Melaka Tengah ini dan memaksa belia-belia yang berada di daerah Jasin dan Alor Gajah terpaksa datang ke Melaka Tengah untuk menjalankan aktiviti futsal, badminton dan sebagainya. Baik, terima kasih Syuhada Abdul Kadir, Wakil Esra Awani di Melaka. Perkembangan berkaitan dengan Melaka memilih ini, anda boleh lungsuri esraawani.com untuk mendapatkan maklumat lanjut khususnya antara video artikel yang kami muat naik dan juga yang kami terbitkan menerusi laman web berkenaan. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.